Pada 18 Oktober 2023, Emerging Journey Asia mengadakan kerjasama dengan International Youth Centre, Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa, International dan Malaysia Occupational Safety serta Health Pensioners telah menganjurkan program Mental Health Experiential Conference 2.0. Program ini adalah acara khusus yang membantu para atasan belajar bagaimana membuat pekerjanya merasa lebih baik secara mental. Majikan juga perlu memahami pekerja mereka dan menetapkan sempadan bagi memastikan kesihatan mental mereka terpelihara. Menurut Dr. Sangita, program kesihatan mental boleh menarik minat golongan muda sebelum mereka memulakan kerjaya sebagai majikan. Justeru, program ini amat sesuai untuk penyertaan belia bagi melahirkan majikan dan pekerja yang sihat dari segi fizikal dan mental bagi meningkatkan produktiviti dan menghasilkan pekerja yang berkualiti. Menurut akhbar kedua, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pekerja yang bekerja lebih waktu secara terpaksa, iaitu bekerja dalam 45 jam seminggu dengan 2 minggu cuti tahunan. Menurut akhbar tersebut, terdapat semakin banyak peningkatan jumlah rakyat Malaysia yang melaporkan mengalami masalah kesihatan mental, beban kerja yang berlebihan, berasa tertekan dalam hidup dan mengalami masalah yang tidak cukup tidur. Didapati bahawa kesihatan mental di tempat kerja adalah berpunca daripada majikan yang tidak mewujudkan sebarang peruntukan kesihatan mental, ianya mungkin boleh dikatakan kurang ambil berat terhadap pekerja. Terdapat juga pekerja yang tidak tahu tentang hak sebagai seorang pekerja. Potongan akhbar ketiga diambil daripada akhbar luar negara. Akhbar ini menceritakan kisah seorang pekerja yang mengalami kesihatan mental disebabkan kerja. Gillian, seorang pekerja sosial klinikal Amerika Syarikat, mengalami masalah kesihatan mental semasa wabak COVID-19. Prestasi kerjanya sering dipermasalahkan oleh pihak atasan, menyebabkan beliau tertekan sehingga akhirnya dipecat. Penting bagi pekerja untuk mendedahkan isu kesihatan mental mereka kepada pengurus dan wakil sumber manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti gangguan kesihatan mental sebagai punca utama hilang upaya di seluruh dunia. Potongan akhbar keempat juga diambil dari akhbar luar negara. Bloom Wellness Tanzania dan College of Business Education (CBE) telah bekerjasama untuk menyediakan latihan khusus mengenai kecekapan kesihatan mental di tempat kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan menangani isu-isu kesihatan mental di tempat kerja. Inisiatif ini menekankan kepentingan kesihatan mental dalam meningkatkan kecekapan organisasi dan kesejahteraan negara, menggalakkan syarikat melabur dalam kesejahteraan pekerja di samping faedah tradisional. Gesaan itu dibuat agar lebih banyak organisasi mengambil bahagian dan melabur dalam kesihatan mental pekerja, membina tenaga kerja yang lebih kuat dan sihat. Program ini adalah sebagai strategi ke arah membina tenaga kerja yang lebih berdaya tahan, produktif dan sihat secara mental. Potongan akhbar terakhir diambil daripada akhbar luar negara. Berdasarkan akhbar The Straits Times, kesihatan mental yang lemah dalam kalangan pekerja di Britain telah menjadi punca utama kepada peningkatan pekerja yang berhenti kerana sakit. Situasi ini telah menyebabkan majikan menanggung kos kerugian sebanyak $78 bilion. Menurut Good Shape yang mengurus ketidakhadiran dan pangkalan data pekerja, kos cuti sakit kepada majikan meningkat sebanyak 31% berbanding sebelum wabak COVID-19. Data Good Shape juga
menunjukkan bahawa lebih separuh pekerja yang mengambil 2 atau lebih cuti yang berkaitan dengan kesihatan mental telah meninggalkan pekerjaan mereka. Kesihatan mental di tempat kerja adalah penting, namun sering diabaikan. Majikan perlu meletakkan keutamaan yang tinggi kepada sumber kesihatan mental, menyediakan fleksibiliti dan menggalakkan persekitaran yang menghargai kesihatan. Masalah kesihatan mental di tempat kerja mempunyai persamaan dan perbezaan di dalam Malaysia dan di luar negara. Persamaan yang dapat dilihat adalah masalah kesihatan mental di tempat kerja seperti tekanan, kecemasan, kemurungan, dan kebosanan boleh menjejaskan rakyat Malaysia sama seperti pekerja luar negara. Beban kerja yang tinggi, hari kerja yang panjang, dan keseimbangan kerja hidup yang buruk adalah beberapa punca masalah ini. Persamaan yang kedua, pekerja enggan meminta bantuan atau mendedahkan masalah kesihatan mental di tempat kerja kerana stigma yang berkaitan dengan kesukaran kesihatan mental baik di Malaysia maupun di luar negara. Ini boleh menghalang intervensi awal dan sokongan untuk individu yang menghadapi cabaran kesihatan mental. Persamaan yang ketiga, masalah kesihatan mental yang tidak dirawat mempunyai kesan negatif kepada kesejahteraan dan produktiviti kerja setiap pekerja. Malaysia dan luar negara memahami betapa pentingnya menangani isu-isu kesihatan mental untuk mengekalkan tenaga kerja yang baik dan produktif. Melalui akhbar di dalam negara dan di luar negara, dapat kita lihat bahawa masalah kesihatan mental di tempat kerja boleh dipengaruhi oleh perbezaan budaya antara Malaysia dan negara-negara lain. Norma budaya yang berbeza, sikap dan kepercayaan mengenai kesihatan mental boleh memberi kesan kepada bagaimana isu kesihatan mental dilihat, dikomunikasikan dan ditangani di tempat kerja. Negara-negara asing yang berbeza mungkin mempunyai rangka kerja undang-undang untuk kesihatan mental di tempat kerja berbeza daripada Malaysia. Hak dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja mungkin terjejas oleh perbezaan dalam undang-undang kerja, peraturan dan dasar yang berkaitan dengan sokongan kesihatan mental, penginapan dan langkah-langkah anti-diskriminasi. Terdapat juga perbezaan antara perkhidmatan kesihatan mental yang boleh diakses berpatutan dan boleh didapati dalam sistem penjagaan kesihatan Malaysia dan di negara-negara luar yang lain. Ini boleh memberi kesan kepada alat dan bantuan yang ditawarkan kepada ahli kaki tangan yang memerlukan penjagaan kesihatan mental. Kesimpulannya, untuk menangani dan menyokong kesejahteraan mental pekerja secara berkesan, penting untuk mengambil kira konteks budaya, undang-undang dan penjagaan kesihatan yang unik di setiap negara. Walaupun mungkin terdapat kesamaan dan perbezaan dalam manifestasi dan pendekatan spesifik kepada isu-isu kesihatan mental di tempat kerja antara Malaysia dan negara-negara lain.